والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Juga firman Allah: wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada pagi ini dalam satu pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak, kerana di dalamnya terdapat banyak fadilat dan kelebihan, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan sebanyak-banyak ruang dan peluang kepada hamba-hambanya yang beriman dan mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amalan-amalan serta memperbaiki setiap apa yang telah dilakukan demi mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkenaan kitab Munakahat. Tapi sebelum itu, memandangkan kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, izinkan saya selitkan sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah kita di bulan puasa ini. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Bulan puasa ataupun Ramadan ini setahun sekali, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dibacakan di awal tadi, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Maknanya tuan-tuan, kutiba ni asal daripada kalimah kataba. Kataba ni maknanya menulis dalam bahasa Arabnya lah. Kalau biasanya tuan-tuan,
dalam pelajaran tafsir di sekolah-sekolah ke, di universiti ke kan. Apabila ada satu kalimah yang bukan daripada maksud asalnya, maka dia ada perkataan seerti. Perkataan seerti itu dalam bahasa Arab dipanggil mufradat. Mufradat, perkataan yang sama. Jadi tuan-tuan, kutiba ni asal daripada kalimah furido, fardu tu kan, furido, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba, ada kama kutiba lagi tuan-tuan kan. Kenapa tuan-tuan? Ni saya merujuk kepada tafsir lah, tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Azhar. Kutiba ni diberikan tafsiran ataupun penjelasan, maknanya furidah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknanya tuan-tuan, kutiba ni menunjukkan telah tercatat sirah ataupun bahasa Melayunya maknanya sejarah, ya, dalam ibadah-ibadah, terutamanya dalam ibadah puasa ini yang difardukan, yang diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga telah tercatat kefarduan ini pada umat-umat terdahulu. Maknanya direkodkan di dalam Al-Quran tuan-tuan, secara ijmali, secara umumnya, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya, diwajibkan, difardukan berpuasa. Maknanya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Isa alaihi salam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tujuan berpuasa ini adalah yang pertama untuk meningkatkan keimanan. Sebab itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa? Kitalah yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya yang beriman. Iman ni tuan-tuan, adalah satu nikmat yang tiada banding nilainya. Ya. Adalah satu nikmat yang paling tertinggi, iman dan Islam. Iman ini tak perlukan harta yang banyak, tak perlu rumah yang besar, tak perlu kereta yang mewah, tak perlu duit yang banyak di dalam akaun bank. Biarpun seseorang itu miskin ataupun tidak berharta, tetapi keimanan itulah yang akan menunjukkan taraf hidupnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu melalui ayat Al-Quran ini, semua manusia ini adalah sama. Dia punya kedudukan dia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia, yang paling mulia di kalangan kamu adalah di sisi Allah, adalah takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, takwa ini adalah penentu menguatkan, memperkukuhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman supaya kita ni pertama menjaga keimanan kita, memelihara keimanan kita, dan juga
sentiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya matlamat puasa itu adalah mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya kongsikan beberapa maklumat tentang puasa-puasa umat Nabi-Nabi terdahulu. Yang pertama, tak adalah semua adalah di antara umat Nabi yang berpuasa. Yang pertama tuan-tuan, puasa Nabi Adam alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Adam berpuasa bersama umatnya lah. Umatnya masa itu pun tak ramai juga, di kalangan anak-anak je, di kalangan mungkin di kalangan cucu dia kan. Difardukan berpuasa Nabi Adam 3 hari setiap bulan. Maknanya tuan-tuan, setiap bulan Nabi Adam alaihi salam diwajibkan berpuasa setiap bulan 3 hari. Muharram 3 kali 3 hari, Safar 3 hari, Rabiul Awal 3 hari. Bulan-bulan Islam ini telah wujud sejak Nabi Adam alaihi salam lagi tuan-tuan. Jadi cuma tak diriwayatkan lebih tepat lagi bermula bila 3 hari itu berpuasa. Sama ada di awal bulan ataupun di pertengahan bulan ataupun di hujung bulan. Dan juga setiap datangnya bulan Muharram, 10 Muharram itu tuan-tuan, Nabi Adam juga diwajibkan berpuasa. Kerana apa? 10 Muharram itulah mempertemukan semula, ada meriwayatkanlah ini pun ada khilaf juga sebenarnya, pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi itu puasa Nabi Adam. Yang kedua, puasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa saat tanda-tanda dia nak menerima, baginda nak menerima wahyu. Ada tanda-tanda dia nak menerima wahyu, Nabi Ibrahim alaihi salam akan mula berpuasa. Supaya apa? Ketika saat menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim sentiasa bersedia dan mempertautkan diri sekuat-kuatnya hati itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Ketika mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menerima wahyu, dengan wahyu yang pertama, Iqra, Nabi dalam keadaan ketakutan, menggigil. Jadi Nabi dalam keadaan ketakutan itu tak pernah menerima keadaan begitu sebelum ini. Begitu jugalah apabila Nabi Ibrahim alaihi salam apabila nak menerima satu arahan baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, Nabi Ibrahim kena bersedia. Sebab itu tuan-tuan, kita sebelum membiasakan diri ataupun menghadapi ibadah bulan puasa ini, bulan Ramadan, sebab itu digalakkan, dianjurkan berpuasa sunat sebelum Ramadan ataupun puasa Isnin dan Khamis. Biasakan diri. Barulah kita rasa nak berpuasa di bulan Ramadan itu dalam keadaan bersedia. Ataupun dah biasa, dah Ramadan dah. Sebab itu setiap kita nak menerima tugas-tugas penting, Ramadan ni tugas penting, kita takut kita tak mampu nak menghadapinya dengan banyak-banyak
masalah ataupun ujian yang menimpa akhir-akhir ini, dengan persediaan itulah menguatkan diri kita rohani dan jasmani supaya kita benar-benar bersedia menerima satu arahan seruan yang mewajibkan kita berpuasa. Begitu jugalah Nabi Ibrahim saat menerima wahyu. Wahyu ni adalah satu perintah, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Ibrahim ini melakukan apa yang diwahyukan. Saat nak menerima wahyu seperti suhuf-suhuf, helaian-helaian ataupun kitab yang Nabi Ibrahim terima. Dia bukan kitab macam kita Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil tu. Tapi dia helaian. Dia dalam, kalau tulisan tu dia helaian sehelai, macam itulah. Tak adalah setiap wahyu tu Nabi Ibrahim dapat. Dapat macam satu kitab. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, puasa Nabi Yaqub alaihissalam. Puasa Nabi Yaqub alaihissalam ini setiap kali Nabi Yaqub alaihissalam ini sangat-sangat memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala memohon kepada Allah melindungi keselamatan anak-anaknya. Bermula daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dicemburui dan dianiaya oleh adik-beradiknya. Sepanjang itulah Nabi Yaqub alaihissalam memohon kepada Allah supaya benar-benar menjaga keselamatan anak-anaknya. Ini penting tuan-tuan, pengajaran kepada kita. Setiap apa yang kita nak mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak supaya anak kita berjaya dalam peperiksaan, berjaya dalam pelajaran dia. Dia anjurkan, ulama ada menganjurkan berpuasa sunat, kerana doa-doa orang yang berpuasa itu pasti dimustajabkan, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, apabila bermula daripada ayat tentang puasa ni, yang berkaitan dengan puasa ni 5 ayat je. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat. Lepas tu syahrul Ramadan wa idza sa'alaka ibadi. Ayat yang keempat tu dalam perkara puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, amatlah dekat kepada hamba-hambanya. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hampir dengan hamba-hambanya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatnya macam mana? Wallahu a'lam. Kita kena yakin dengan sifat-sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwas samiul alim. Sebab itu kalau kita ada satu doa tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha mendengar dan Maha mengetahui segalanya. Maka kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, kena yakin banyakkan mempertautkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menerima doa-doa kita. Berkaitan dengan puasa Nabi Yaqub ini tuan-tuan, supaya
Setiap kali apa hajat kita pun nak lakukan Nabi Yaqub, supaya puasa ini lagi mendekatkan diri, ya, mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Nabi Musa alaihi salam. Puasa Nabi Musa alaihi salam ini difardukan selama 40 hari berturut-turut. Ini puasa umat Nabi Musa alaihi salam. Cuma tuan-tuan, keadaan umat Nabi Musa alaihi salam ketika itu dia tidak, ataupun diikut kepala dia sendiri, kerenah dia. Contohlah kalau kita puasa tu, kadang-kadang kita puasa Disember, lepas tu bulan depannya November, lepas tu bulan depannya Oktober, kan, turun-turun macam tu kan. Bila November tuan-tuan, kalau kita kat Malaysia musim biasanya lah, ya, musim hujan. Sekarang hujan ni pun tak menentu juga kan. Mungkin fenomena yang kita hadapi saat ini kan. Biasanya kan, kalau dekat Mesir dulu tuan-tuan, saya di Mesir dulu, dia start bulan 11 ke bulan 2 ke bulan 3 dia dah nak masuk musim sejuk. Musim sejuknya sampai 2 darjah Celsius. Kalau baju tu tuan-tuan, 5 helai dengan selimut sekali kalau masa tidur lah. Tapi kalau nak bangun buang air, memang jenuh lah nak buka itu buka ini kan. Itu. Umat Nabi Musa alaihissalam berpuasa diikut mood dia saja. Diikut mood dia. Kalau datang musim sejuk, itulah puasa dia. Kalau musim panas, dia tak nak puasa. Ini degilnya Bani Israel ketika itu. Degilnya Bani Israel ni tuan-tuan, apabila nabi-nabi mereka memberikan dakwah ataupun arahan kepada mereka, kalau apa yang sesuai dengan mereka, mereka terima. Nabi Musa, okey bulan ni kena puasa. Alamak, musim panas lah, tak nak lah, tak sesuai. Jadi mereka pun tak berpuasa, ikut mood dia je. Ini kerenah Bani Israel. Jadi bila dalam keadaan susah, betul-betul baru nak minta tolong dengan Nabi Musa alaihissalam. Apabila dah senang, dah dalam keadaan tenang, lapang, bersenang lenang, sepatutnya mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mula lupa dan leka. Begitu juga maknanya pengajaran kepada kita tuan-tuan. Sekarang ni kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali beribadah, solat berjemaah di surau. Maka apabila dah dibenarkan dengan jumlah yang ditetapkan, selagi ada ruang kosong, datang tuan-tuan, ya? Walaupun sampai keluar. Tadi saya solat subuh kat luar, alhamdulillah. Tak sempat nak berjemaah subuh dengan tuan-tuan yang sebab saya sampai tadi terus ke bilik air pula tu kan. Lepas tu ada seorang jemaah masih solat lagi. Alhamdulillah saya dapatlah berjemaah juga kan. Apabila ada peluang, ruang, manalah tahu tuan-tuan, na'udzubillah dah kan. Sekarang ni Covid macam membimbangkan balik pula kan. Semalam Selangor 700 lebih. Kelantan turun sikit. Kelantan nombor 3, kemarin dia juara. Jadi tak menentu. Kenalah. Selagi ada peluang, kita jaga SOP, kita jaga dengan tuan-tuan, kena, kalau diarahkan ditetapkan SOP, pakai mask, pakai bawa sejadah sendiri, silakan. Ambillah peluang itu. Walaupunlah terpaksa, tak pernah pun kena pakai mask, tapi itu adalah arahan norma baru. Supaya apa?
usaha kita nak mencegah wabak yang sedang melanda sekarang ini. Kalau nak bahaskan kata Nabi tak cakap macam ni, sebenarnya apa yang Nabi katakan itu adalah perbahasan di kalangan ulama-ulama. Sama ada sepakat ataupun khilaf, atau itu adalah satu perkara yang menunjukkan mana pendapat yang lebih baik itu kita hormati. Kita jangan lihat semata-mata kalau bila kita rasakan satu pendapat itu lemah, jangan kita tolak terus. Mungkin satu ketika kita terpaksa lakukan ibadah cara begitu. Yang penting kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Itu peranan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan, puasa di kalangan Nabi Musa alaihi salam. Baik, puasa Nabi Isa alaihi salam. Tadi Nabi Musa 40 hari, Nabi Isa 50 hari. Tingkatkan lagi. Sebab umat Nabi Isa alaihi salam ini dikatakan umat yang paling setia. Paling setia yang mengikut Nabi Isa alaihi salam lah. Tapi masalahnya umat Nabi Isa ni bila terima arahan wahyu dakwah daripada Nabi, kita terima dengan hati redha. Bukan kita taksub. Bukan kita kena mengagung-agungkan seperti Tuhan, bukan. Silapnya ada di kalangan, bukanlah semua, di kalangan umat Nabi Isa alaihi salam ini, yang menganggap Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Na'udzubillah. Itu yang jadi Nasara. Dia setia sangat. Yalah, kita kena bantu perjuangan Nabi. Memang kita kena bantu perjuangan Nabi. Bila Nabi arahan, sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang Nabi berikan, perintahkan kepada kamu, maka ambil. Fakhuzu. Maka apa yang Nabi tegah, wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang Nabi arahkan kepada kamu, maka tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu adalah amat keras. Keras apa? Bagi hamba-hambanya yang tidak taat kepada arahan-arahan Nabi. Itu kisah yang Nabi Isa lah. Puasa Nabi Isa 50 hari. Okey, puasa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diwajibkan berpuasa sepanjang Nabi Yusuf berada dalam penjara. Nabi Yusuf sendiri rela walaupun tak bersalah. Biarlah Nabi Yusuf alaihi salam ini masuk penjara daripada duduk di luar dunia yang penuh dengan godaan. Dia digoda. Lebih baik nak menjaga keimanan dan pengabdian dia sebagai hamba Allah, sebagai seorang Rasul, maka lebih baik dia berasingan daripada godaan-godaan tersebut. Supaya Nabi Yusuf alaihi salam dapat menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam sepanjang berada dalam perut ikan Nun. Nabi Syuaib alaihi salam setiap kali nak mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Syuaib akan terus berpuasa. Ini cara Nabi Syuaib. Bila Nabi Syuaib
dia baginda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu puasa itu adalah juga salah satunya menjaga keimanan, mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ayub alaihi salam, sepanjang Nabi Ayub alaihi salam ni sakit kudis, ya. Kudis, katanya kudis buta lah, ya. Kudis sampai melarat seluruh badannya. Nabi Syuaib hanya mengharapkan ihsan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga isterinya tak sanggup nak dekat kepada Nabi Ayub alaihi salam. Maknanya tuan-tuan, dalam keadaan kita kesusahan, kepayahan, cara nak mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah berpuasa. Dan puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dan umatnya adalah puasa yang paling panjang di antara para nabi. Kita 30 hari. Nabi Daud alaihi salam puasanya setengah tahun. Setengah tahun. Tapi difardukan ke atas Nabi Daud alaihi salam dan umatnya berpuasa. Hari ini puasa, besok tak puasa. Hari ini puasa, besok tak puasa. Dan mulanya berpuasa tuan-tuan, bermula daripada katalah kan, waktu fajar ni dah masuk subuh ni, puasa sampailah subuh besok baru berbuka. Waktu tak puasa sampailah subuhnya esok baru puasa balik. Ini diriwayatkan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diperintahkan kepada kita berpuasa, maka kena kita berpuasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka sesiapa yang nampak anak bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Maknanya apabila masuk je Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Cara mana masuk bulan Ramadan itu? Mengikut sesetengah tempat. Ada yang ru'yah, kiraan, ada yang hisab kiraan. Ru'yah ni tengok anak bulan. Jadi alhamdulillah hari ni hari yang ke-12 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama, wajiblah berpuasa. Puasa itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu apa? Dalam bahasa Arabnya siyam, as-saum. As-saum tu satu hari berpuasa. Kalau 30 hari berpuasa maknanya as-siyam. Maknanya puasa kena sebulan. Sama ada dalam bulan Islam itu 29 hari ataupun 30 hari. Amalan di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Puasa ini mendidik hati kita bersabar, mendidik hati kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita merasa kita lapar di siang hari, sebagaimana orang miskin juga yang tahan lapar mungkin sepanjang hari, tiap-tiap hari. Begitulah didikan yang diajarkan oleh dalam Islam. Kemudian amalan berpuasa, amalan Ramadan salah satunya menunaikan zakat. Zakat ini hukumnya fardu seiring dengan puasa. Zakat ini mensucikan harta-harta kita. Jadi tuan-tuan, semalam pun khutbah Jumaat tentang zakat. Zakat pelengkap puasa kan. Zakat ini seiring dengan ibadah puasa.
Jadi sedekah yang wajib itu tuan-tuan, difardukan ke atas kita supaya mengeluarkan zakat fitrah. Untuk kita, hikmahnya adalah berkongsi harta sesama manusia. Amalan yang lain, contohnya solat tarawih. Solat tarawih kita lakukan di malam hari. Terpulanglah kepada kita kan, banyak dah ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, ada yang bahaskan 8 rakaat, ada yang bahaskan 20 rakaat. Ada semalam khutbah yang kedua kan, mengatakan solat tarawih mazhab Imam Malik 36 rakaat. Jadi tuan-tuan, tak kiralah berapa kita nak buat, 20 ke 8 ke tuan-tuan yang penting kita sentiasa konsisten dalam ibadah-ibadah kita. Nak buat 8, silakan. Kalau sanggup-sanggup sambung di rumah, silakan. Kalau yang terus takut balik rumah nanti terus tumbang, keletihan, nak berehat, nak puas, nak bangun sahur esok, buat 20 habiskan. Jangan yang 20 kata apa yang 8 ni, yang 8 ni apalah 20 ni kan. Itu sepatutnya tak timbul isu lah. Yang penting kita mampu buat 8, kita buat 8. Kita mampu buat 20, buat 20. Tapi ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama melalui Titah Sultan, ditetapkan 20 rakaat kalau nak buat di surau ataupun di masjid. Adalah perbahasan tentang 8 dan 20 rakaat ini. Kemudian tadarus Al-Quran. Kita dalam bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Dan jadi tuan-tuan, ada ulama meriwayatkan penurunan Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Kamis ini, Kamis minggu depan ni kita akan menghadapi nuzul Al-Quran. Kemudian bolehlah kita berqiyamul lail. Berqiyamul lail ketika kita nak masuk sahur ke, sahur biasanya pukul 5 ke pukul 6 kan, sebelum nak masuk subuh tu, dalam ambillah beberapa ketika tahajud ke, witir semula ke, walaupun kita dah witir di malam hari tuan-tuan, kita nak sambung solat tahajud boleh, tapi tutupkan semula dengan witir. Kalau malam kita buat witir 3 rakaat, 2 dan 1 witir tu, bangun sebelum kita sahur kita buat tahajud, lepas tu witir lagi 2 rakaat. Jadi jumlahnya 5, ganjil. Jangan buat 3 Buat tahajud, lepas tu tambah lagi 3. Nanti jumlahnya sepanjang malam tu witirnya 6. Tak ganjil lagi. Kalau dah terbuat 3 juga, tambah lagi 1. Tak pasal-pasal buat 4 rakaat. Dia jumlah keseluruhannya witir, kalau sanggup buatlah kan, 11 rakaat. Jadi tuan-tuan, kita yang ada kesempatan boleh berqiyamul lail, kita teruskan berqiyamul lail. Bila lagi kan kita nak berqiyamul lail, nak rasa nikmat, ketenangan beribadah. Siang kita sibuk, kita serabut dengan dengan urusan kerja kita. Walaupun kerja itu melibatkan institusi agama, dengan masalah masyarakat begini, dengan kita nak hadapi masalah yang macam ni, urusan-urusan di siang hari lah. Kita pun, orang tak tahu kita pun ada masalah sebenarnya kan? Macam pegawai polis, walaupun menyelesaikan beberapa kes penting ke apa, ingat dia pun tak ada masalah, dia pun ada masalah.
Betul Tuan Haji? Sebab itu kita sama je. Ustaz ke tak ustaz ke, pak imam ke tak pak imam ke. Macam perkara ini sejak Saidina Umar lagi tuan-tuan. Kan? Mungkin cerita ni pun masyhur, tuan-tuan pun tahu. Ada orang nak apa? Minta bantuan, nasihat, penjelasan kepada Saidina Umar. Tapi bila sampai di halaman rumah Saidina Umar tu tuan-tuan, tengok dengar macam isterinya sedang memarahi sesuatu ataupun membebel lah. Membebel tu. Tapi Saidina Umar diam aja. Orang yang nak mengadu masalahnya tu tentang kerenah isteri dia sebersalah, berpatah balik. Sekali isterinya dah habis dah bebelan dia tu, Saidina Umar pun keluar. Ternampak dua orang yang ada masalah dengan pengiring dia. Kamu sini. Ada apa? Kenapa patah balik? Kenapa tak bagi salam? Saya ni ada masalah tentang isteri saya. Tapi bila saya dengar tuan pun macam kena marah je kan. Saya sebersalah pula ni. Kenapa? Lebih kurang lah tuan-tuan. Kenapa ada masalah apa encik? Kalau saya kat kaunter macam tu lah. Ada masalah apa? Masalahnya isteri saya tu macam-macam kerenah lah. Itulah dia nak, inilah tak kena, itulah apa-apa semua sekali. Saya ni bekerja, balik saya kena ni, itulah kena serang. Dia, isteri saya pula bersilat. Saya dah lah penat selesaikan urusan-urusan kerja saya. Bukannya untuk orang lain, untuk keluarga saya juga. Tapi saya balik, ini yang saya terima. Saya rasa perkara-perkara ni pun tuan-tuan pun pernah hadapi benda-benda ni kan. Tu biasa, normal. Cuma mereka yang tak sabar itulah kena berhati-hati. Tu yang sampai, minta maaf lah saya cakap. Ini baru nak masuk tajuk yang kita sembang. Dah 7.11 minta maaf. Bila tak tahan, awak ni saya nak rehat kejap pun tak boleh. Lalas yang tak tahan sabar lah. Lafazkan talak, lafazkan cerai. Tu yang banyak kes meningkat tu. Sebab tak tahan. Kalau rasalah, ini cadangan saya lah. Cadangan, pandangan. Bukanlah nak katakan tepat ke tidak. Kalau dah biasa dah hadapi situasi tu, sebelum sampai ke rumah tu, tenangkan diri dulu tuan-tuan. Ataupun tenangkan diri. Sebelum sampai ke rumah tu, duduk sekejap di restoran. Tenang. Ini belum sampai rumah lagi. Belum sampai rumah. Dah tahu, ini apa yang kena bersedia, kita kena bumpang-bumpang tu nanti kan. Pasal anak ke, masalah ni ke, yuran ke, bil elektrik ke apa ke kan. Tenang dulu. Sebab apa? Sebab itu kena bersedia. Apa-apa pun kita nak lakukan, sama ada perkara itu wajib ataupun sunat ataupun harus, benda ini kena kita kena sentiasa bersedia dalam keadaan apa situasi pun. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar kita. Saya ingin kongsi bersama dengan tuan-tuan. Kalaulah kita tak dapat rasakan nikmat ataupun insya-Allah kita dapat rasa, yang penting teruskan berusaha nak dapatkan Lailatul Qadar. Katalah kita ni tak rasa malam Lailatul Qadar macam mana ni. Jadi saya anjurkan begini. Setiap kali selepas solat Isyak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perempuan mampulah, sebelum tidur tu ataupun selepas solat fardu Isyak, tuan-tuan buat solat sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat. Kerana apa?
ada hadisnya, ya, hadis diriwayatkan, saya ingat dia punya makna dia. Barang sesiapa yang menunaikan solat sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat, maka setiap rakaat itu dikira pahala seperti kamu melakukan bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Biasanya kita buat solat sunat 2 rakaat kan, tapi kita buat 4 rakaat. Tak buat tiap-tiap malam pun tak apa. Lailatul Qadar pun kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, insya-Allah dengan izin Allah, biizni Rabb, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam apa keadaan situasi pun kita kena sentiasa bersedia dengan masalah-masalah ataupun ujian-ujian yang kita hadapi. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya sebelum saya tutup ini, izinkan saya 5 minit lagi tuan-tuan, tentang yang kita nak bincangkan ini berkenaan dengan talak. Talak ni, tolak, ya, tolak. Apa tu sebutnya? Bukan tolak, ya, tolak. Tolak. Tolak, itu adalah kalimah bahasa Arab, ya, yang disebut dalam Al-Quran at-talaqu marwatan. At-talaq maknanya cerai. Cerai itu bahasa Melayu, ataupun berpisah, melepaskan ikatan. Jadi tuan-tuan, ya, dalam bab talak ini sebagai pengenalan pada hari ini, ya, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang minggu depan secara mendalam. Talak ini adalah perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila sesuatu ikatan janji itu dimeterai melalui akad nikah, maka talak itu dia melepaskan ikatan akad nikah, berpisah. Maknanya tuan-tuan, biarpun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna setiap sebelum perceraian itu berlaku tuan-tuan, haruslah diselesaikan dengan lebih teliti dahulu. Mungkin kalau para suami yang sayangkan dengan keluarganya, dia tidak semudah-mudah melafazkan talak kepada isterinya. Kalau mereka tu hanya kahwin semata-mata nak keseronokan sahaja, takut keseronokan itu tidak berkekalan. Yang penting matlamat perkahwinan itu adalah mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu 3 perkara yang bila betul-betul ia jadi, main-main pun jadi, bergurau pun jadi, berlakon pun jadi, 3 lafaz: nikah, cerai, rujuk. Nikah tu apabila cukup rukunnya, walaupun bersahaja, ada walinya kebetulan, ada 2 orang saksi. Kan sekarang kan nikah kan tak perlu salam kan. Kebetulan ada seorang kawan, ini contoh, bukan kawan saya, contoh, ada seorang tu jumpa pula dengan Tuan Haji ni, ada anak perempuan dia. Kebetulan ada 2 orang kawan ataupun 2-3 orang. Tuan Haji, saya nak saya nak anak Tuan Haji nikahkan dengan anak saya ke? Boleh? Boleh. Lepas tu 2 orang tu kata, sah.
Berhati-hati cakap macam tu. Takut-takut boleh jadi pernikahan tu berlaku. Walaupun tak bersalaman. Memang sekarang pun tak bersalaman, hati-hati tuan-tuan. Kalau orang kata, Tuan Haji, anak saya ni berkenan dengan anak Tuan Haji ni. Yelah, nanti kita bincang. Cukup sekadar itu. Jangan cakap, Tuan Haji, kita nikahkan lah. Ataupun saya nikahkan lah. Saya kahwinkan anak Tuan Haji dengan anak saya, boleh? Saya nikahkan? Ya, boleh je. Kalaulah yang dua orang tu lagi kata sah-sah, berhati-hatilah kat sini. Itu pasal nikah. Pasal talak, bila dah dalam perkahwinan, dia tak perlukan saksi. Sebab perkahwinan tu dah ada tanggungjawab dia. Dia berada dengan isteri dia. Kalau dia cukup rukun, dia cukup syarat, tak perlu saksi pun tak apa. Sebab itu cerai ini ataupun talak ini adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan berhati-hati. Sebab itu tuan-tuan, kebanyakannya lah, kebanyakannya di mahkamah syariah, banyaknya para isteri yang mohon, kebanyakannya lah. Kalau 100% tu 80% tu isteri lah mohon, 20% tu bukan 10% tu suami yang mohon, yang melafazkan. Kalau 10 yang lain-lain lagi tu biasanya pembubaran oleh mahkamah syariah, fasah ataupun cerai ta'liq. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya sebagai pengenalan ini, apabila dalam masalah mungkin kita tak sedar, kita mungkin pada masa itu kita takut kesabaran kita tak kuat, kan? Jadi seelok-eloknya bila ada apa-apa masalah yang pihak suami hadapi, jangan sewenang-wenangnya melafazkan talak kepada isteri. Biarpun kita ada hak, biarpun mungkin si suami itu betul-betul nak menceraikan isterinya, biarlah proses-proses ini tuan-tuan diselesaikan secara baik melalui secara perundangan. Hukum hakamnya dah ada, kan? Tapi biarlah pengesahan itu ataupun muktamad itu diselesaikan melalui mahkamah syariah. Nanti saya akan kongsikan bagaimana jenis-jenis perceraian-perceraian yang secara hukum hakamnya dan juga secara prosedurnya. Bolehlah kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan kita apa-apa pun kita nak buat, kita kena buat bertindak dengan cara yang baik. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak tu 2 kali je yang boleh dirujuk. Maka kamu ni wahai suami, ambillah perempuan itu sebagai isteri kamu dengan cara yang baik, dan lepaskanlah dengan cara yang baik. Lepaskan dengan cara yang baik itulah disusun, diatur oleh pihak pihak yang bertanggungjawab. Dia ada prosedur-prosedurnya lah. Kalau nikah pun ada dokumen-dokumen yang ditetapkan, begitu juga dengan perceraian juga ada dokumen-dokumen ditetapkan, supaya apa-apa situasi status kita yang kita nak hadapi, kita ada dokumen, walaupun dalam perkahwinan. Jangan kita rasakan cerai itu kan dalam Islam kan memudahkan. Ialah banyaklah klien kita pun nak jawab pun kadang semakin hari macam sukar juga. Boleh jawab je, boleh kita nak memaham. Kita takut
Bukan dia tak faham, dia takut dia salah faham, kan? Kerana apa tuan? Sama ada surat nikah, surat cerai ataupun surat rujuk, ya, bukan antara institusi agama sahaja yang berguna dokumen tu. Bahkan nak melibatkan persekolahan anak, nak melibatkan tentang bantuan-bantuan, kan? Bantuan BSH lah, BPN lah, kan? Bantuan tentang zakat lah, ya. Dia ada melibatkan tentang bantuan-bantuan, dia melibatkan dokumen-dokumen yang berkaitan. Jadi tuan-tuan, kita lakukanlah, ya, secara teraturnya, ya. Lepas ini, cuma nasihat saya sebelum saya tutup ini, kalaulah ada di antara sahabat-sahabat kita di luar sana tuan-tuan, kalau pernah ada melafazkan talak, melafazkan cerai, ya, yang tak pernah disahkan di mahkamah, biarpun hanya cakap perkataan cerai, lepas, ya, kita tak tahu hukum hakamnya kat situ macam mana, kan? Sebaik-baiknya tuan-tuan, muktamadnya biarlah kita selesaikan secara harmoninya, secara diplomasinya, ya, di mahkamah syariah. Mungkin lafaz talak itu 10 tahun, 20 tahun yang lepas, tetapi kita tak tahu, kan? Yang lagi masalah, kalaulah tak pernah disahkan tuan-tuan, di pertengahan itu lahirlah seorang dua anak, tak tahu pula statusnya apa tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Saya cerita ni apa tuan-tuan? Sebab dah berlaku, ya, dah berlaku. Sampai nak desak mahkamah supaya mahkamah tu terima dia tu anak kepada pasangan tersebut. Padahal rupanya tuan-tuan, dia hidup berbaik sesama, ya, dia tak pernah lafaz rujuk, berbaik macam tu je, lahir 2-3 orang anak, ya, kesian anak-anak tu, ya. Kat situ, sebab tu kena berhati-hati melafazkan talak, ya. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan, perkongsian yang sedikit ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapatlah kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai kita, terutamanya sebagai ketua keluarga, ya, suami ini, ambillah tanggungjawab. Biarpun perkahwinan itu sudah bertahun, ambillah tanggungjawab itu untuk kita bawa tanggungjawab itu sebelum dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa persoalan tuan-tuan? InsyaAllah, kalau ada lah lepas ni, bolehlah kita simbang-simbang lagi tuan-tuan, InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu adalah kelemahan diri saya. Mohon maaf sepanjang penyampaian saya ini mungkin ada terkasar bahasa, terguris hati, dan juga mungkin ada perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan rasa bercanggah, mungkin itu boleh dibincangkan lagi insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.